Yang cerita saya, dia kata suami dia ni asyik berkepit dengan mak dia kan. Dia pula rasa macam apalah dia ni asyik pergi rumah mak dia hari-hari lah. Saya ni macam mana? Dia pula yang terasa hati kan. Ada pula yang subhanallah, bila suami dia tu keluar dengan ayah dia, nak gembira dengan ayah dia lah, bawa pergi jalan, pergi mall, isteri yang terasa, abang ni bawa ayah, saya tak bawa. Gaduh, bercerai sebab tu. Sebab ada orang, ada isteri, dia cakap sebab suami dia gaduh dengan pak mertua dia kan, kira mak ayah isteri tu, suami dia tak benarkan isteri dia jumpa ataupun call dengan mak ayah sendiri. Bayangkan sampai level tu suami dia. Jadi isteri ni, dia keliru, dia bukan orang yang belajar agama dalam, so dia keliru. Sebab apa-apa suami dia kata, suami taat suami, neraka engkau kalau kau tak ni kan. Suami menggunakan agama dalam perkara tersebut. Isteri pun kata, ya Allah sebersalah, mak datang rumah jangan buka pintu. Sampai tahap tu ada, jangan kita buat main, ramai orang bingung-bingung kat luar sana. Kita tak terfikir, ada ke orang macam tu? Memang ada. Kalau kita duduk dalam masyarakat, ya Allah, macam-macam. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Ustaz, kalau saya, adakah bila saya telefon mak saya berdosa Ustaz, saya masuk neraka? Dia pun takut. Sebab dia tak tahu dalam agama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan, tak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk kalau kita kena melanggar perintah yang Maha Mencipta. Allah perintahkan baik suami, baik isteri untuk nak berbakti kepada orang tua dia. Suami yang baik, dia akan bantu isteri dia untuk menjadi anak yang baik, bukan merampas ke apa hak anak yang isteri itu pikul. Some suami ni dia nampak macam tu je. Oh, kalau suami yang first, aku lah, mak ayah ni ketepikan. Dalam agama ni semua memainkan peranan. Islam letak turutan ini hanya dalam keadaan tertentu. Kalau kata mak kita, kalau bagi isteri, mak kita minta buat kopi, pada masa yang sama suami kita pun mintakan kopi, mana satu kita nak bagi dulu kan? Contoh ini, contoh senang lah kan. So kita kena bijak lah, cari dia ni duduk dekat ke duduk jauh. Kalau duduk jauh kita bagi dua-dua macam tu kan, tak ada masalah. Lepas tu, tapi kalaulah kata ada keadaan yang memang tak boleh nak dielakkan, masa tu baru kita pertimbangkan, dan mungkin keadaan itu perlu dahulukan suami. Adakah bila kita dahulukan suami, mak nombor dua, minta maaf, saya jangan sakitkan hati mak pula. Pandailah, bijaklah dalam untuk nak menjaga hati antara orang-orang penting dalam hidup kita ni. Ada orang dia hanya tengok putih hitam, aku ke mak engkau, pilih. Itu memang tak cerdik suami macam tu. Tapi ramai orang dia salah gunakan agama untuk kepentingan diri. Isteri pula yang tak tahu sangat, dia memang takut, dia ancam. Saya pernah ada orang dia adu suami dia, suami dia zalimi dia sampai panggil dia pelacur, tapi tak nak ceraikan. Sebab dia nak duit isteri dia tu. Isteri dia tu pula naif, kaya, tapi dalam bab agama dia dipergunakan kan. Dia usahawan, setiap kali dia dapat untung dia, semua akaun tu suami dia ambil. Sebab tu dia tak nak cerai. Sayang kalau dicerai, hilang benda tu. Berkait dengan mak ayah. Mak ayah datang pun dia terpaksa sembunyi-sembunyikan, sebab suami dia dah tahap menzalimi dia. Memang akan berlaku begitu. Tapi ingat, kita contoh dalam bab tu, dia tahu suami dia, contoh suami dia tu bergaduh sikit dengan mak ayah dia. So janganlah tiba-tiba dia macam, dia call mak dia tu depan suami ni, abang sakit hati tak? Janganlah macam tu, berpolitik sikit di belakang suami dia, call mak dia kan, supaya suami dia mungkin ni sikit, tak adalah dia nak provoke, dia nak bakar. Cari jalan tu. Dan kita akan tengok
Banyak juga masalah rumah tangga yang berlaku disebabkan ibu bapa juga. Ada mak ayah yang terlalu memang brutal lah. Semua benda dicampur. Kau ni kenapa macam ni? Kenapa kau tak buat anak macam ni? Kenapa? Memang ada. Dulu ada seorang sahabat saya beritahu, mak dia sampai ke tahap apa cucu dipakai semua dia dictate. Tiba-tiba kalau lah cucu dia datang, anak-anak dia datang, ini kenapa dia pakai macam ni? Tengok anak ni, tengok anak ni. Dia memang, kenapa kau tak ni, kenapa? Dia memang tekan sampai anak-anak dia tu pressure. Jadi macam, alamak, kalau aku datang kan, kalau telinga ni tak berdesing, so ramai anak-anak give up. Malas lah, mak ni asyik macam ni je kan. Macam-macam. Sebab tu kita kena balance. Kita kena tahu macam mana kita nak berbakti pada ibu dan ayah yang ada buat masalah. Tak semesti ibu dan ayah ni perfect semua. Yang ada masalah. Macam mana kita nak deal dengan mereka dalam keadaan kita cuba berbakti sebaik mungkin, tapi pada masa yang sama kita tak abaikan hak-hak orang yang lain. Itu benang halus yang kita memang, sebab tu kita perlukan kematangan, kita perlukan kebijaksanaan dalam nak menyelesaikan masalah-masalah. Dalam rumah tangga ni kadang-kadang dia bukan A ataupun B. Sometimes kita kena cari formula lain, kena cari jalan yang boleh memperhalusi masalah-masalah tersebut. Ini selalu jadi. Ada juga yang cerita saya, dia kata suami dia ni asyik berkepit dengan mak dia kan. Dia pula rasa macam, apalah dia ni asyik pergi rumah mak dia hari-hari lah, saya ni macam mana? Dia pula yang terasa hati kan. Ada pula yang subhanallah, bila suami dia tu keluar dengan ayah dia, nak gembira dengan ayah dia lah, bawa pergi jalan, pergi mall, isteri yang terasa, abang ni bawa ayah, saya tak bawa. Gaduh, bercerai sebab tu. Kira kata masalah-masalah ni Masya Allah macam-macam. Fiqhul muamalat ataupun fiqhul ta'amul ma'an nas. Fiqh kita berinteraksi dengan manusia, perkara yang perlu untuk nak kita tambah dalam diri kita. Sebab dalam hidup ni, hidup kita akan jadi baik bila urusan kita dengan orang lain pun elok, komunikasi kita dengan orang lain pun baik. Tapi kalau komunikasi kita, interaksi kita ada masalah, ya Allah, hidup ni menderita. Adanya masalah, salah cakap macam ni, salah cakap macam ni. Ini part yang penting. Ada juga orang bila dia berkahwin, dia lupakan hak mak ayah dia. Allah uji. Kalau kita baca surah Al-Ahqaf, apa Allah kata, hatta bila Allah suruh seorang anak tu berbakti kepada orang tua dia, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kenapa Allah sebutkan tentang berbakti ni? Bila si anak itu lepas ibu dia lahirkan dia, lepas bersusah payah cerai-berai susu, dan sampailah dia dah usia asyud wa balagha 40 sanah, dah sampai usia 40 tahun. Sebab antara hikmah dia, Allah hanya sebut dewasa dan Allah sebut 40 tahun. Dewasa ini subjektif, berbeza mengikut tempat, berbeza mengikut zaman. Zaman tok nenek kita dulu, dewasa dia awal, usia 13 tahun, 14 tahun dah dewasa dah. Sebab pada zaman tu, anak tu dah usia macam tu, dia dah bekerja, dia dah berdikari dah. Mana ada UPSR, SPM semua zaman tu. Zaman kita makin lama makin lambat dia punya dewasa dia tu. Bolehlah kita katakan usia-usia sekitar 24, 25. Sebab usia macam tu kita biasanya baru grad, baru mencari kerja, baru nak berdikari, hidup bersendirian, baru berkahwin. Itu usia dewasa. Allah nak uji kita. Masa kita baru melangkaui dewasa, masa kita cuba nak stabilkan ekonomi kita, masa kita tengah cuba untuk nak mencari kebahagiaan diri kita, kita dalam keadaan yang bukan senang masa tu, baru berkahwin pula tu, adakah kau berbakti pada orang tua kau? Masa tu mungkin kita akan kata, mak,
taklah sibuk bos panggil meeting mak duit tak cukup mak, itu ini. Macam-macam kita akan jadi excuse sebab kekurangan kita ketika tu. Kita masih di early stage. Kemudian Allah sebut wa balagha 40 sanah, sampailah kamu usia 40 tahun. Bukanlah kata mesti kena signifikan 40 tu, tetapi kebiasaannya khususnya pada zaman dulu, usia 40 ni dah sampai satu usia manusia dah matang, lebih matang. Usia 40 ni mungkin kita dah lebih stabil daripada segi kejaya kita, dari segi keluarga kita, dah okey dah. Dalam keadaan kita dah senang sikit macam tu. Mak ayah kita dah makin tua, adakah kita masih lagi boleh berbakti kepada orang tua kita? Kita dah ada keluarga yang makin ramai. Ingat lagi tak dengan mak ayah kita kat kampung? Kita sibuk, ada meeting sana, meeting sini. Mak ayah kat kampung yang sakit tu macam mana? Masih lagi tak kita boleh jaga? Kita boleh, sejauh mana pengorbanan yang kita boleh lakukan? Sejauh mana ujian keluarga nak memahami peranan kita dalam kita nak menjaga orang tua kita? Mungkin tak ramai yang mampu buat. Ibu, khususnya ibu, dia boleh buang kerja dia untuk dia nak anak dia tu, nak jaga anak dia tu. Tapi kalau anak, dia susah sikit lah. Dia akan tolak menolak, abang jagalah pula, semalam saya dah jaga, abang lah pula jaga. Dah, dia akan kurang. Itu ujian anak yang bila dah berumah tangga nak jaga dan mak ayah nak jaga. Saya kenal ada satu family, Masya Allah, isteri dia tu antara, saya rasakan antara isteri paling solehah lah yang saya jumpa lah. Masya Allah, suami dia seorang anak yang baik. Dia jaga mak dia sampai ke tahap mak dia sakit meninggal. Isteri dia sokong sepenuhnya. Setiap hari suami dia akan call mak dia 2 atau 3 kali sampai mak dia meninggal. Isteri dia tak ada nak, bang ni dengan saya pun abang tak call macam tu kan. Dia tak adalah nak macam tu. Sampai bila mak dia meninggal, dia jaga kakak dia. Kakak dia tu tak berkahwin. Dia jaga kakak dia duduk dalam rumah dia. Dan kakak dia tu pula seorang yang very strong character, askar. Memang dia duduk rumah adik dia, tapi dia jadi mem. Pom, ni kenapa? Ni tetamu ni saya tak suka, jangan bagi dia mai. Bayangkan begitu. Dan adik dia pun orang yang strong character. Tapi dia fikir apa? Mak dia kalau hidup, mesti mak dia nak dia jaga kakak dia ni. Sebab kakak dia dah tak kerja, kakak dia tak berkahwin. Tapi cabaran besar tu pada siapa? Pada isteri dia. Macam mana isteri dia boleh sabar lebih 10 tahun jaga kakak dia tu sampai tua dekat rumah dia dengan orang kata karakter yang begitu? Tapi isteri dia tak pernah nak macam, ini rumah aku. Tak ada. Dia tahu suami ni tengah cuba nak jalankan tugas dia sebagai ahli keluarga, nak buat benda yang baik. Isteri dia sokong, support. Masya Allah lah. Tapi subhanallah, Allah ganti, Allah bagi kebaikan-kebaikan yang lain dalam hidup dia. Dan dia tak pernah pun nak cakap benda-benda yang negatif. Saya tengok Masya Allah, bukan mudah nak cari orang macam ni lah kan. Dia bersabar. Sampai suami dia hilang sabar, dia yang tenangkan suami dia. Kadang-kadang suami dia yang macam, saya tak tahan lah nak jaga macam ni kan. Isteri dia akan pujuk, kata bang, kita dah jaga lama. Dan sikit lagi kakak dia pun dah tua, sikit masa lagi dia pergi. Ini tiket syurga kita. Dan boleh jadi kesabaran kita hujung-hujung ni lah yang boleh buatkan kita dapat. Syaitan nak kacau kita hujung-hujung ni supaya kita, penghujung dia tak baik. Kita istiqamah dalam kebaikan. Isteri dia yang support. Kalau mungkin isteri dia ni cepat keluar. Aku dah lama sabar ni kan. Masya Allah. Tahu nak balance, sebab dalam keluarga ni begitulah. Kita tak berkahwin dengan dia seorang, tapi kita akan berkahwin dengan keluarga. Dan ada keluarga yang masalah, ada keluarga yang okey rezeki masing-masing.